Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia SME Corporation Malaysia Cawangan Sarawak di Wisma Baba Malaysia Kuching pada Selasa. Bercakap kepada media, pengarahnya Faiz R. Sutarji memberitahu kunjungan tersebut bagi membincangkan pelbagai perkara berkaitan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana PKS termasuk pertanian moden dan isu keselamatan makanan di Sarawak. Basically highlight that there are many opportunity that we can go and get benefit from this modern farming, and also the fact that food security is also among the highlight in order to have a prosperous nation. So those are the items that we will bring back to our HQ and discuss back on how best we can assist Sarawak, because as a federal agency, our role here is to support and assist the state agency lah, especially on the development of the SMEs, the small medium enterprises. Mengulas lanjut pertemuan dengan Premier Sarawak itu juga memudahkan pihaknya untuk berkongsi maklumat dan prestasi semasa sekaligus menyatakan sokongan untuk bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam membangunkan PKS di negeri ini. So we are very grateful with the opportunity and the fact that actually we can express and share our performance, get direction from the Premier of Sarawak. Those are the things that we really appreciate, and we really look forward to work together with the state agency for the development of the SMEs. Untuk rekod, SME Corporation Malaysia berfungsi sebagai pusat rujukan bagi maklumat dan khidmat nasihat untuk PKS di seluruh negara. Sementara itu, dua kertas kerja yang diusulkan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK untuk dilaksanakan pada tahun ini telah dipersetujui dan diluluskan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg semasa mempengerusikan mesyuarat tindakan membantras dadah MTMD bilangan 1 tahun 2022 di bilik mesyuarat utama Wisma Baba Malaysia sejurus selepas kunjungan hormat. Menurut Ketua Pengarah AADK Sutekno Ahmad Belon, dua kertas kerja yang dipertimbangkan itu ialah program membantras penyalahgunaan dadah dan substans di tempat kerja serta program kesedaran awam AADK bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak bagi sektor pengangkutan institut memandu yang akan dilaksanakan mulai Mei ini sehingga penghujung tahun ini. Tambahnya, program seumpama itu merupakan yang pertama dilaksanakan di Malaysia dan ia dibiayai sepenuhnya Kerajaan Sarawak. Yang pertama, kertas kerja berhubung dengan program tempat kerja bebas dadah bagi pejabat-pejabat kerajaan negeri dan juga GLC dan badan-badan berkanun. Kita akan laksanakan pada tahun ini. Dan yang kedua adalah kolaborasi program kesedaran awam untuk mencegah dadah antara AADK dan JPJ Negeri Sarawak dengan melibatkan Institut Pemandu secara zoning tadi dipersetujui di seluruh negeri Sarawak. Sebagaimana yang diberi penekanan oleh Datuk Petinggi Premier bahawa di Sarawak ini kita perlu mengekalkan kedudukan bahawa kita antara yang terendah dari segi masalah dadah di negara ini. Dan usaha tersebut perlu diteruskan dan kerajaan negeri sentiasa memberi sokongan untuk memastikan bahawa negeri Sarawak pada amnya bebas daripada dadah. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang turut disertai Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah serta Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Berita seterusnya, kemenangan bergaya gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak lepas merupakan satu manifestasi kepercayaan rakyat terhadap kerajaan kepimpinan GPS. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, sebagai tulang belakang kepada kerajaan Sarawak, GPS yang diterajui Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg terus memperjuangkan hak-hak rakyat Sarawak. Beliau yang juga Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB menegaskan PBB bersama rakan-rakan parti dalam GPS terus menjadi payung pelindung kepada hak dan kepentingan rakyat pelbagai kaum dan agama di negeri ini. Parti kita ini walaupun bukan yang terbesar di Malaysia ini, tetapi sejak ianya ditubuh
berjuang untuk menjadi the protector terhadap hak dan kepentingan masyarakat kita, masyarakat Madura. Kita bekerjasama dengan kaum-kaum yang lain. Kita bekerjasama dengan parti-parti yang lain dan kita tubuh kerajaan yang mengambil kira kepentingan kerajaan campuran dengan parti-parti yang bersama dengan kita, yang mempunyai haluan tuju dan haluan yang sama. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Mesyuarat Agong PBB Cawangan Dun Berkenu di Miri pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah menegaskan semua ahli PBB di negeri ini tidak harus alpa menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU 15 akan datang. Katanya kemenangan besar mesti dicipta dalam PRU 15 bagi memastikan rakyat terus yakin terhadap kepimpinan negara dan negeri sekaligus membawa pelbagai pembangunan. Tegas beliau untuk melindungi hak dan kepentingan hidup rakyat, GPS mesti menang dalam PRU 15 kelak kerana ia akan menjadi landasan kepada suara rakyat didengari terutamanya melibatkan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Berita diteruskan dengan bilangan kes remaja hamil di Sarawak telah menunjukkan penurunan sebanyak 476 kes atau 22.6% pada 2021. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu bilangan kes pada tahun 2021 ialah sebanyak 1,623 kes berbanding 2,099 kes pada tahun sebelumnya. Katanya ini merupakan peratus penurunan terbesar yang pernah Sarawak alami setakat ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa Pusat Sehenti Remaja Hamil OSTPC di bangunan Baitul Makmur 2 pada Isnin. Tambahnya lagi, pada tahun 2021, sebanyak 1,139 kes adalah di kalangan mereka yang berhenti sekolah sebelum hamil, 49 kes berhenti sekolah selepas hamil dan 22 kes adalah di kalangan mereka yang tidak bersekolah. Datuk Seri Fatimah turut menegaskan terdapat risiko besar untuk berlakunya isu remaja hamil dalam kalangan mereka yang berhenti sekolah berbanding yang masih bersekolah. Sementara itu, beliau berkata sepanjang tahun 2021, sebanyak 360 kes berkaitan isu-isu yang dihadapi remaja hamil telah didapati pada peringkat OSTPC bahagian di Sarawak. Ujarnya daripada jumlah kes itu, 62% atau 223 kes telah dapat diselesaikan yang antaranya termasuk isu kebajikan, perundangan, dokumen pengenalan diri, persekolahan, perlindungan dan sokongan serta kesihatan ibu dan anak. Selanjutnya, peruntukan sejumlah RM50,000 telah diluluskan untuk menambah baik gelanggang bola keranjang tapah di bawah projek transformasi luar bandar RTP tahun 2022. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagahwiin mengumumkan kelulusan peruntukan tersebut pada Majlis Penutupan Kem Pengadil Bola Keranjang Tapah 2022 Anjuran Kelab Sukan dan Rekreasi Tapah di Gelanggang Bola Keranjang Tapah pada Ahad. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan surat makluman projek RTP itu kepada pengerusi Kelab Sukan dan Rekreasi Tapah Chong Chi Lik. Sementara itu, Datuk Roland yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat sempat menzahirkan ucapan tahniah kepada penganjur dan kesemua 16 peserta yang berjaya menamatkan kursus tersebut. Beliau turut berasa bangga apabila mendapati para peserta kem itu terdiri daripada golongan belia muda. Berikut pula, masyarakat di Kampung Jugan Seniawan Serian kini boleh mengukir senyuman apabila projek Dewan Baharu di kampung berkenaan siap sepenuhnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Serembu Miro Simoh berkata, Dewan berkenaan dibina menggunakan peruntukan projek program transformasi luar bandar RTP Dun Serembu dengan jumlah kos sebanyak RM100,000. Menurutnya, projek berkenaan sudah siap pada tahun lepas, namun perasmian hanya dapat dilaksanakan disebabkan negara masih dibelenggu wabak COVID-19 sebelum ini. Berucap dalam majlis perasmian Dewan Kampung Jugan Seniawan itu, Miro memberitahu penduduk kampung boleh memanfaatkan kemudahan yang disediakan di Dewan berkenaan. Sementara itu, Miro turut menyampaikan watikah pelantikan kepada Chen Zekai sebagai kapitan yang baharu serta penghulu yang turut baharu dilantik. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.